Kita masih membicarakan tentang demokrasi partisipasi sepanjang 2009 ni. Cik Lat, kalau di Selangor, UMNO sebagai satu bentuk pembangkang di Kerajaan Negeri Selangor. Dan kalau dahulu kita lihat memerintah Kerajaan Selangor sejak beberapa dekad, dan hari ini kita lihat pembangkang, ada isu mengatakan pembangkang kalau setakat membangkang setiap apa tindakan kerajaan yang sedia ada, tak mampu juga untuk memberi input-input yang bagus. Kalau dah beri pelaksanaannya bagus, dasarnya bagus, kenapa kita tidak menyokong? Dan adakah itu yang sebenarnya yang kita mahu tunjukkan kepada rakyat? Kerana kita lihat hari ini rakyat semakin terbuka dalam ilmu politiknya dengan iklim politiknya, dan jika tersilap percaturan pada PRU 13, susah nanti, Cik Lat. Bagaimana kita akan lihat? Kita selalu ingat, kita tengok orang politik ni kadang-kadang takut dia shock sendiri. Itu masalah dia kadang-kadang. Dia kelompok dia. Kelompok dia itu satu. Nombor dua tu kadang-kadang dia terlalu sangat manis di mulut. Menjanjikan bulan dan bintang, syurga dan sebagainya, lebih pada bulan dan bintang. Dan apabila sampai kerana janji bulan dan bintang itu telah membawa kepada rakyat mempercayai dan memberi amanah mereka yang dipinjam tu untuk seketika. Tetapi sekarang ni apa yang kita perlu lihat adalah satu politik yang membangun. Yang mana kita perlu lihat, janganlah terlalu sangat retorik, jangan terlalu sangat menjanjikan bahawa satu parti kerajaan itu boleh melakukan segala-galanya tanpa memberi kepada rakyat apa yang dijanjikan. Kita masih lagi menunggu tentang air percuma daripada Selangor. Kita masih lagi menunggu tentang kesihatan, pendidikan percuma, anak yang baru lahir mendapat RM100 dan sebagainya. Dan Datuk Hassan tadi pun telah bagi tahu kepada kita, kerana dalam kerajaan dia ada teething problem. Harapan kami di Selangor ni, kalau kita anak Selangor ni, janganlah teething problem itu berlangsung daripada 2008 sampailah kepada tahun-tahun yang selepas ini. Kerana kita sudah tidak ada masa. Rakyat sudah menunggu, rakyat sudah hendak melihat apa yang dijanjikan itu. Persoalan teething problem ini ada persoalan yang perlu diselesaikan sesama mereka. Kita tak mau dengar tentang teething problem tu. Kita nak pelaksanaan. Kalau Datuk Hassan tadi mengatakan bahawa semua rakyat akan mendapat habuan, akan mendapat keuntungan, bila? Ianya perlu dan mesti bermula bukan saja daripada tahun 2010, 2009 dan 2008 lagi. Kerana mood kerajaan itu masih lagi, kita pun di Barisan Nasional masih mempelajari macam mana nak menjadi pembangkang yang baik. Mereka juga, kerajaan Pakatan Rakyat sudah perlu bertindak, bekerja sebagai sebuah kerajaan dan bukanlah sebagai pembangkang di negeri Selangor ini. Kita masih menunggu dan kita harap yang terbaik untuk rakyat. Cik Lim, kita lihat bagaimana. Rakyat menuntut perubahan daripada semua segi. Seperti yang telah disebutkan tadi, bahawa tahun 2009 tahun yang banyak pergolakan politik, banyak aksi politik dan sebagainya. Misalnya MCA, misalnya kesudahannya ke mulutnya tidak berkesudahan sehingga hari ini. Begitu sehingga juga hari dengan ini banyak parti-parti lain mempunyai episod-episod yang tersendiri. Jadi apa yang kita boleh harapkan pada 2010? Kerana rakyat meneliti dengan jelas, dengan dekat, dengan cepat. Jika mereka tidak berubah, mereka takut mereka ketinggalan. Dia perlu bermula daripada proses yang asas. Sekiranya setiap rakyat daripada setiap lapisan, tidak mengira kaum, agama dan budaya, ingin membantu kerajaan ataupun membantu pemimpin kita untuk melaksanakan agenda perubahan di peringkat dan tertinggi hingga peringkat akar umbi, maka mereka sendiri harus tidak mensesiakan hak mereka untuk menyertai proses perubahan ini, iaitu bermula dengan mendaftar sebagai seorang pengundi. Kalau kita inginkan perubahan itu berlaku di peringkat ke atas, tapi kita sendiri bukan seorang pengundi, maka kita telah mensesiakan hak kita, kita tidak menggunakan hak kita sebagai seorang pengundi untuk menyertai participation, untuk tidak menyertai demokrasi yang wujud di negara ini. Bagi saya ini satu is a waste, itu satu kita telah mensesiakan hak kita dan kita tidak menghargai apa yang ada pada kita, kuasa yang ada pada kita sebagai seorang rakyat dan seorang pengundi. Kita pun kadang was-was juga kalau kita buka di Facebook, kalau cerita politik bertalu-talu, pandangan, kritikan dan sebagainya. Kita pun tak tahu latar belakang orang-orang muda ni sebenarnya, mereka mendaftar atau tidak, Cik Lat. Jadi bagaimana kesedaran politik baru ni supaya orang-orang muda sebenarnya perlu berpartisipasi dalam politik secara aktif dan tahu tentang politik supaya mereka tidak menganggap itu bukan kerja kita. Cik Lat.
Itu mungkin dalam seminit ya. Okey, mungkin itu bukan kerja dia. Tetapi kalau you nak participate in demokrasi, kalau you mengharapkan sesuatu daripada demokrasi itu, you mesti mengundi. Jadi kalau tanpa undi, asas kepada demokrasi itu satu voice, satu orang, satu undi. Jadi kalau tidak begitu, kenapa? Kerana itu kita melihat, kerana kadang kita kena lihat pada KPI yang telah diletakkan oleh Barisan Nasional sebagai contohnya. Ini kerak kepala punya NKRA, KPI ni semua. Mungkin kita sekarang orang politik jangan lagi retorik. Jangan lagi retorik katakan kita boleh buat segala-galanya, kita memilih pembangunan yang baik, tetapi pembangunan bagaimana? Apakah dia ni? Dan itulah pentingnya kerana Barisan Nasional berani meletak kepala dia di dalam KPI ini kerana dia merasakan bahawa rakyat perlu dapat kebaikan daripada ni secara yang teratur dan secara boleh lihat sama ada ianya tercapai atau tidak. Cik Lim, dalam 1 minit, bagaimana kita lihat 2010 ini peranan parti politik untuk melihat politik yang lebih segar, lebih sihat sifatnya, dan bagaimana partisipasi rakyat boleh dichannelkan atau disalurkan dalam bentuk yang pelbagai. Kita pun melihat komen-komen mereka dan juga respon mereka dalam hal-hal tertentu supaya ahli-ahli politik ini sedar dan tidak leka. Pada pendapat saya, pemimpin politik membawa peranan yang sihat dalam mengubah dan mencorak dasar-dasar negara kita. Tapi yang pentingnya adalah mesej mereka kepada rakyat mestilah jelas dan konstruktif supaya isu-isu yang berlaku di negara ini dengan harapan tahun depan tidak dipolitikkan atau disensasikan untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Seperti yang disebutkan tadi, kita ada KPI, kita ada NKRA yang telah dipaparkan kepada rakyat semua. Tahun depan adalah tahun pelaksanaan. Okey, itu terima kasih saudara Cik Lim Cik Wei, seorang peneliti politik, dan juga Cik La Syarizan Abdullah. InsyaAllah kita panggil lagi menjelang 2010 ataupun pada 2010 akan datang, kita nak lihat bagaimana pencapaian ahli-ahli politik juga kerajaan-kerajaan tertentu dalam melaksanakan agenda-agenda perubahan, agenda manifestasi yang telah dijanjikan kepada rakyat. Jika ada sebarang pandangan, hantarkan ke email yang tertera di kaca TV anda. Sekian, Assalamualaikum, kita jumpa lagi.